Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, pertama selamanya marilah sama-sama kita rafa'kan, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Taala masih lagi memberikan kepada kita daripada berbagai nikmat yang dikurniakan kepada kita. Termasuklah dua nikmat yang terbesar, iaitulah daripada nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kemudian juga daripada nikmat-nikmat lain boleh sihat wal afiat Allah Taala bagi untuk kita buat amal ibadat dengan sempurna lah. Kemudian juga nikmat panjang umur, syukur juga. Ni panjang umur. Kemudian nikmat-nikmat lain lah, juga nikmat kesempatan masa. Ni jarang. Setengah orang ada kesempatan masa tapi tak boleh guna sebaiknya untuk buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala, maka rugilah. Jadi Allah Ta'ala pilih kita semua untuk hadir pada malam ini dari majlis ilmu yang dikatakan oleh ulama sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan kita pakat mari pada malam ini dan juga semua yang mendengar kuliah pada malam ini Allah Ta'ala catat sebagai salah satu daripada catatan amalan kebajikan kita, pahala kita sebagai orang yang nak menuntut ilmu, juga sebagai orang yang nak cari redha Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa redha atas segala perbuatan kita. Tuan-tuan puan-puan yang terhormati Allah, insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi kuliah kita daripada kitab Fiqhus Shalah pada muka surat 74. Dan kita masih lagi membincangkan daripada satu tajuk, iaitulah berkenaan dengan sunat-sunat wudu. Kita dah sebut dah berkaitan dengan sunat-sunat wudu. Sebelum ini kita dah sebut, kemudian dah sambung pula berkenaan dengan beberapa lagi daripada kalangan sunat wudu. Kalau sebelum ini kita sebut dah antaranya menghadap kiblat, sunat wudu. Kemudian kita tidak boros dalam guna air, tak membazir air. Kemudian juga kita dah sebut juga doa-doa yang perlu dibaca masa kita buat sunat-sunat wudu. Kemudian kita basuh dua tapak tangan, dua pergelangan tangan. Ada doa-doa dia juga. InsyaAllah pada malam ni kita sambung yang keenam, iaitulah bersugi. Baik, bersugi merupakan salah satu cara kita nak dapatkan daripada taharah, kebersihan. Kita membersihkan mulut kita daripada segala kekotoran-kekotoran. Tak kira lah daripada segala kekotoran jasmani, benda yang nampak, air najis ataupun benda-benda kotor yang nampak, itu adalah daripada kekotoran-kekotoran yang zahir. Bahkan juga daripada segala kekotoran-kekotoran yang batin, yang berasal daripada dalam mulut juga. Apa dia? Lisan kita tu, lidah kita dah sebut kadang-kadang salah mulut, salah kecek. Walaupun zahir kita basuh mulut, kita bersugi, kita berkomok, tapi secara batin juga kita kena jaga. Supaya apa? Supaya lidah ini menjadi satu asbab daripada anggota mulut kita yang Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala beri pahala. Maka kata ulama rahimahullahu ta'ala, antaranya hadis Nabi sebut kepada kita berkenaan dengan bersugi ni, apa dia? Antaranya disebut, diriwayatkan daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu ketika Rasulullah bersabda, Nabi kata kata, laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiwak ma'a kulli salah. Nabi sebut kepada kita hadis Nabi yang bermaksud,
Nabi kata, kalulah tidak menyusuh kepada umat aku. Nabi kata, nescaya aku akan perintahkan mereka bersiwak pada setiap kali nak sembahyang. Nabi kata, kalau nak menyusuh, kalau tak menyusuh ke demo, kalau tak menyusuh pada umat aku nak suka, kalau boleh tiap kali nak sembahyang umat aku ni bersiwak, cuci gigi, basuh daripada kalangan mulut dia tu. Tak kira dia komo ke, lebih-lebih lagi bersugi menggunakan peralatan kayu sugi ke, buah gigi ke. Maknanya membersihkan mulut sebagai apa? Sebagai satu tanda Rasulullah ni Nabi ni suruh kita jaga kebersihan mulut kita. Sebab tu Nabi kata, kalau tak menyusah, kalau boleh umat aku ni tiap kali nak sembahyang bersugi. Ini sebagai satu muhimmatun, kepentingan kita bersugi. Mana Nabi kasih, Nabi nuk kepada orang yang nak sembahyang, dia bersugi dulu. Orang yang nak sembahyang, dia bersihkan mulut dia dulu. Maka sebab itulah yang keenam, maka pengarang kita sebut bersugi. Mana termasuk daripada benda-benda yang disunatkan bila kita berwudu. Bukan setakat buat syarat-syarat tu je, rukun tu je. Tapi bila buat daripada benda-benda sunat ni boleh pahala. Dia bahkan melengkapi akan segala kewajipan itu dengan ibadat sunat. Bahkan bagaimana hadis tadi dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia katakan, maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, wa qala Syafi'i fihi dalilun ala anna siwak laisa biwajibin li'annahu law kana wajiban la amartuhu syaqqun alaihi bihi aw lam yushakku wa ilal qawli ba'da wujubihi sara aktsaru ahli ilmi. Imam Syafi'i pula sebut bahawasanya siwak tu bersugi tu tidak wajib. Betul lah tidak wajib. Kalau hukum dia wajib, tentu dah yang jadi fardu. Ingat atas ibadat, kalau dah jadi wajib maka fardu. Supaya sembahyang dah, sembahyang ni wajib, maka dikatakan sebagai ibadat yang fardu. Adapun siwak bersugi tadi ibadat sunat. Tapi sebagai satu al-hasu ala, satu dorongan daripada Nabi, satu galakan daripada Nabi supaya bersihkan mulut, maka hadis tadi Nabi sebut lagu tu. Tapi kebanyakan ulama juga berpegang bahawa pendapat tersebut lagu mana? Kalulah tak menyusuh, kalau boleh dia buat. Dia buat satu amalan kita, jadikan sebagai rutin kita. Bila nak sembahyang kita bersugi. Tak kira lah gosok gigi kau, gosok gigi sebelum ambil sembahyang, gosok gigi ambil sembahyang. Dia boleh juga. Maknanya dalam keadaan mulut tu bersih, tak kira lah dengan kayu sugi ke ataupun sebagainya, dengan sebab nak jaga kebersihan mulut. Maka inilah seperti mana dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi dalam kitab Fathul Bari pada syarah hadis Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala pada bab yang kedua muka surat 375. Ayatnya ibadat bersugi ini Nabi suka. Nabi kasih, kalau boleh kita kan, kalau boleh nak buat hak Nabi suka lah, buat hak Nabi baik, hak Nabi sayang, hak Nabi suka, Nabi kasih. Maka barang siapa buat hak siapa Nabi suka, siapa Nabi kasih, maka seolah-olah kita buat siapa Nabi buat. Nabi bila mana dia kasih, ibadat tu dia akan buat juga. Maka yang keenam bersugi. Dan bacalah doa ini. Pengarang kita ajar kita satu doa. Apa dia? Allahumma bayyid bihi asnani wa sudda bihi lisati wa thabbit bihi lihati wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Tengok ada tulis tu nombor 1 tu. Lepas pada lisati dia ada tulis nombor 1. Apa dia? Dibaca dengan lam berbaris di bawah, dengan makna gosi. Tapi kalau dibaca dengan lam berbaris di atas dengan makna anak lidah atau anak tekak, maka di sini adalah dengan makna gosi. Kenapa? Kerana makna anak lidah atau anak tekak telah disebut kemudian daripadanya, iaitu pada perkataan lahati. Doa semasa bersugi ini dipetik daripada kitab Mughnil Muhtaj yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala, kitab ataupun jilid pertama muka surat 56. Ini nak menceritakan tentang lafaz daripada hadis Nabi tersebut. Nabi ajar kepada kita, Allahumma bayyid bihi lisani, ya Allah putihkanlah dengannya akan gigiku. Ini doa. Kita nak gosok gigi ke, kita nak berkomo ke, kita nak bersiwak bersugi ke, maka boleh baca doa ni. Niat minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah putihkanlah dengannya, makna dengan alat tadi, alat bersugi tadilah, akan gigiku,
perteguhkanlah dengan gusiku. Maknanya gigi tadi dia teguh, dia kuat dengan syarat ada gusi. Kalau gusi itu kemah, maka gigi pun jadi gagah. Sebab itulah dia umur banyak kan dia. Gusi pun tak apa nak kemah, gigi pun pakai pahu dia. Dia tempat ni tempat lain. Maknanya tunjang dia ataupun penguat kepada gigi iaitu gusi itu dah. Maka tetapkanlah dengannya anak tegakku dan berkatkanlah padanya untukku, wahai Allah yang Maha Pengasihani. Lepas pada doa minta supaya bersih, putih gigi, minta supaya kuat gusi, minta supaya kagum anak tegak, maka doa apa dia tu? Berkatilah padanya untukku. Minta doa biar Allah berkat. Buat apa-apa nak kepada keberkatan Allah berlaku. Kita bersugi pun nak berkat Allah Ta'ala. Buat segala amal kita semaya, kita puasa, kita buat amal-amal sunat sekalipun nak kepada keberkatan Allah Ta'ala. Comel doa ni. Wahai Allah yang Maha Pengasihani. Sebab apa dikatakan sebagai pengasihan ini? Kerana atas sifat belah kasih Allah Ta'ala ni dah dewi kepada kita. Kekuatan kita nak jaga kebersihan mulut kita. Keberkatan juga Allah Ta'ala beri atas sebab Allah Ta'ala kasih kepada kita. Kalau Allah Ta'ala tak kasih, tak cara-cara kita ikut mu lah. Maknanya kerana kasihlah diberi kebersihan daripada mulut kita, segala anggota-anggota kita. Dengan sebab apa? Sebab kita niat kita nak beribadat kepada Allah lah. Bila keadaan lain tu, maka kita buat amal pun comel. Tak ada rasa gelisah, tak ada rasa tak senang. Senang hati. Sebab apa? Dah bersih, molek-molek. Ada keberkatan Allah Ta'ala, insya-Allah. Maka amalan ini dikatakan sebagai amal-amal yang Allah Ta'ala berkat kepada kita. Itu maknanya pada bahagian bersugi. Maknanya kena bersugilah. Kalau boleh dia bersugi. Baik. Yang ketujuh, berkomo-komo. Dan sebaik-baiknya air komoran itu hendaklah sampai ke kerongkong. Lagu mana kerongkong? Kerongkong ni kepala tekuk tu atas tu. Sebab tu komo, jangan sekadar komo guluk-guluk kehek dah. Biar lenggok sikit. Bila kita lenggok, maka air sampai ke kerongkong ataupun kepala tekuk kita tu, bawah tu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kemungkinan ada kotoran-kotoran yang ada di situ. Kau tak lepas turun. Maka bila kita komo, maka jadi bersihlah pada bahagian tu. Dan kemudian mengeluarkannya dari mulut. Kita ajar komo-komo kehek. Jangan komo-komo telek. Tak boleh puasa dia. Dia maksudnya komo-komo kehek boleh lah. Sebab apa? Pasal ada kotoran tu lah. Maka semasa berkomo-komo itu, bacalah doa ini. Doa pula. Dan kalau sugi tak pada doa, maka berkomo ada doa dia. Apa dia? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku. Kita minta tolong dengan Allah Taala. Minta tolong apa dia? Minta tolong supaya Allah Taala memberikan kepada kita apa dia? Ala dzikrika, untuk ingat kepadamu ya Allah. Dia nak ingat kepada Allah kena minta, jangan kita atas usaha kita. Sebab apa? Pasal kadang-kadang usaha kita tak sampai pada tahap kita nak mengingat kepada Allah Taala. Usaha kau nak mengingat, nak semaya pun ada lagi tak ingat kepada Allah Taala. Tu ibadat tetap dah, ibadat wajib dah. Nak ayatnya minta tolong dengan Allah Taala supaya kita diingat sentiasa kepada Allah Taala. Bukan setakat kita duduk saja, bukan setakat kita buat kerja, bahkan dalam ibadat kita lebih-lebih lagi biar kita ingat kepada Allah Taala. Ni tak kita semaya kadang-kadang ingat ke benda lain. Dia akan takbir Allahu Akbar, mari selalu benda-benda lain. Dia kau tu ingat, kau ni ingat. Dia menyebabkan kadang-kadang lari ataupun hilang khusyuk kita dalam ibadat. Sebab tu kena doa minta dengan Allah Taala biar kita ingat Allah Taala semua. Dan mensyukurimu, minta doa juga supaya Allah Taala masukkan kita daripada kalangan orang-orang yang bersyukur. Sebab apa? Sebab banyaknya Allah Taala beri nikmat kepada kita. Kena banyak syukur, banyak terima kasih kepada Allah Taala. Sebab apa? Sebab orang yang tak syukur pada nikmat itu, maka mereka itu daripada kalangan orang-orang yang kufur nikmat Allah Taala. Dia Allah Taala beri anggota kepala kita syukur, beri sihat pada kita syukur, segala-gala Allah Taala beri syukur belaka, sebut alhamdulillah. Dia sebab apa? Sebab besar nikmat Allah Taala beri pada kita banyak tak nak ayat. Sebab itu antaranya Allah sebut daripada surah Ad-Duha. Allah Taala kata kan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wadduha kita dah baca tu. Maksud dia apa dia?
dan terhadap nikmatmu ya Allah, maka hendaklah kamu sebut akan dia dengan cara bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dia bahkan kata ulama rahimahullah Ta'ala, antara cara kita syukur juga iaitulah bila mana kita guna nikmat Allah Ta'ala itu atas jalan kebaikan, itu baru panggil syukur. Kalau kita ada kata bersyukur semua tapi kadang-kadang anggota kita ada buat maksiat kepada Allah, salah guna anggota kita, Allah Ta'ala itu kita salah guna, maka kita ni daripada kalangan kufur nikmat Allah Ta'ala. Akan nak syukur, kita guna sebaiknya nikmat Allah Ta'ala itu, baru termasuk pada kalangan orang-orang yang syukur. Dan elok beribadat kepadamu. Maknanya atas sebab apa? Kita ingat kepada Allah Ta'ala, kita syukur kepada Allah Ta'ala, tapi nak juga supaya kita ni sentiasa ibadat kita jaga dengan Allah Ta'ala. Berapa ramai orang yang tak jaga ibadat dia. Kadang-kadang kerja tu kat dia, galau juga, tunggu pagi kelip gelap, sampai kau lupa kepada Allah Ta'ala, ibadat tak ada kepada Allah Ta'ala. Jadi rugilah. Tapi tempat kita, tempat lain, tempat kita bagus belakang. Dan ayatnya kadang-kadang tak ada masuk, tak ada peruntukan kehidupan kita untuk Allah Ta'ala. Duk kerja untuk atas dunia saja. Nak cari harta, nak cari pakat, nak cari kedudukan. Maka nak supaya kita minta dengan Allah Ta'ala juga, biar wa husni ibadat, biar kita ni beribadat kepada Allah Ta'ala dengan sempurna, dengan cara yang betul. Maka ayatnya bahawasanya nak supaya kita minta dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata dah, ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala kata kamu minta, mau doa pada aku, maka aku akan beri. Cara dia kita kena minta. Tidak lambat banget gitulah kalau bahasa kita kan. InsyaAllah kalau benda tu baik, maka Allah Ta'ala akan beri pada kita, atas sebab kita sentiasa pohon minta dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dengan dia belaka ada. Allah Ta'ala tu sifat dia, kalau kita mengaji dalam bahagian ilmu usuluddin, sifat Allah Ta'ala iaitu lagu apa dah? Istighna dan iftiqarun ilah. Istighna apa? Terkaya. Allah Ta'ala yang maha kaya. Apa maksud kaya? Dia tidak berhajat kepada sesuatu. La yahtaju ila ghairi. Tak sia dah kau apa-apa. Sebab apa kaya? Kalau kita ada rasa kaya tapi dia nak lagi, nak kau tu, nak kau harta, maka tak kaya lagi lah tu. Yang Allah Ta'ala sifat dengan terkaya. Yang kedua, iftiqarun ilah, dia berhajat kepada Allah Ta'ala akan segala sesuatu. Orang dia berhajat berlaku, nak minta dengan Allah Ta'ala berlaku. Sebab apa? Mari daripada dia berlaku pemberian kepada kita. Jadi minta juga doa lah, biar kita ingat kepada Allah Ta'ala, biar kita syukur, serta biar kita ni sentiasa elok dalam beribadat kita kepada Allah Ta'ala. Atau bacalah lagi doa ini. Ada lagi doa pula. Lagu mana doa dia? Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka wa thabbitni bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ni pun doa ulama ajar kepada kita baca bila kita koma tadi. Ada tengah koma dalam hati, biar kita mari perasaan kita baca doa, kita zikir sebagainya. Maksud dia apa? Ya Allah, tolongkanlah daku untuk membaca kitab-Mu. Minta juga doa selain daripada tadi, minta juga doa biar kita ni rajin baca Quran. Maka doa ini minta dengan Allah Ta'ala biar kita ni bukan setakat rajin baca, biar kita faham, biar kita amal daripada Quran. Bukan sekadar baca boleh berlaku, tapi kadang-kadang bila baca tak faham, tak menghayati. Sebab tu kalau boleh kita biar ada Quran terjemuh rumah kita. Kalau tafsir Quran Arab, ada juga tafsir Melayu ada terjemahan Al-Quran. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita baca dia kita faham kata. Ni kadang-kadang semua faham kita tak faham. Ni baca sebaca-baca, orang baca kita baca. Sebab tu yang tak berapa nak bekas mana dalam hati tu. Ni baca dekat pada orang tu, tapi faham tak faham kau satu. Tidak tak kita faham belaka. Ayatnya biar ada perasaan kita nak mengaji Quran, nak biar faham Quran. Sebab apa? Quran ni kata Nabi SAW, Nabi sebut juga antaranya daripada Syu'aibul Iman, daripada Nu'man bin Bashir, Nabi kata kan, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Nabi kata sebaik-baik ibadat umat aku adalah membaca Al-Quran. Banyak-banyak ibadat, maka paling baik kata Nabi baca Quran. Sebab tu kena baca Quran. Dia rajin baca Quran. Kalau bahasa malah baca seayat, baca semuka surat tak apa dah. Bahasa malah selah.
Malah juga sejuk badan pasal reti lah. Dia tu kalau orang malas lah. Kalau ngaji kena lebih pada tu lah. Noyaknya biar ada perasaan kita nak mengaji. Dia nak mengaji, nak baca Quran, tak reti kena belajar. Dia puasa tak pandai baca, kau tak lancar. Belajar. Jangan malu nak mengaji ilmu. Sebab apa? Pasal ilmu satu amanah kepada kita. Esok Tuhan tanya, apa untuk mengaji? Nak belajar ilmu dunia boleh. Bukan main pandai, ada PhD, ada master, ada ijazah sebagainya, tapi ilmu Quran mujahid. Maka rugi orang lagu ni di hadapan Allah Ta'ala esok. Bukan setakat rugi, bahkan dalam ibadat kadang-kadang baca Al-Quran pun tak kena. Sebab tu kena mengaji. Tama-tama bab-bab melibatkan semaya dia. Baca surah Fatihah betul. Rukun-rukun qauli, rukun-rukun kena sebut, kena baca. Maka kena mengaji biar faham, biar reti. Maknanya minta tolong dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bantu kita biar kita mengaji Quran. Antaranya hadis Nabi sebut juga dari hadis yang lain, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif harfun walakin alif harfun wala bi harfun wa mim harfun. Nabi sebut hadis lain, Nabi katakan, Nabi kata siapa baca Quran satu huruf je, maka pada dia satu kelebihan, satu kebaikan, maka satu kebaikan tersebut serupa dengan 10 kali ganda. Baca sehuruf ganda 10 kali. Maka Nabi kata tidak aku katakan alif lam itu satu, tapi alif tu so, lam tu so, mim tu so. Maksudnya setiap huruf harfun bi harfin, huruf demi huruf. Kita baca bismillah berapa huruf dah? Bismi, ba, sin, mim 3. Alif lam lam ha 7 huruf dah. Ganda 10 huruf. Tu lebih orang baca Quran. Kita malah lagi tak tahu dah. Ganda 10 ni kalau kita ngupah nak dia. 10 kali ganda nak pergi ngupah. Oh kita nak. Kalau bitin. Kalau Quran kadang-kadang sebab apa tak nampak pahala. Sebab tu jadi malah, jadi taksir. Maka kena minta doa dengan Allah Ta'ala, Allahumma inni ala tilawati kitabik. Minta tolong biar Allah Ta'ala bantu kita untuk kita baca Quran. Sebab apa? Quran ni payuh nak boleh baca je. Dia lalu 10 kali pukul mari Quran tak baca. Tengok kita kadang-kadang berdepu dah Quran. Dia bukan tempat kita lah, bukan balasan kita. Balasan kita nampak mengaji semua, Alhamdulillah. Ayatnya Quran tu tak baca malah. Dia baik baca sahabat, dia mengata dia. Baik baca Facebook lah ni. Ayatnya kadang-kadang lari ataupun terganggu tujuan sebenar kita ibadat kepada Allah Ta'ala. Baik, wa kasrati dzikri laka, dan banyakkanlah zikir kepadamu. Selain daripada Quran, banyakkan zikir kita kepada Allah Ta'ala. Zikir-zikir kata ulama boleh menyucikan hati kita. Hati yang mana berkarat, hati yang mana cepuah, tepek dengan dosa, maka cuci, bersihkanlah dengan zikir-zikir kepada Allah Ta'ala. Dia tambah-tambah lagi selawat kepada Nabi SAW. Benda ni kena banyak amal Quran, amal zikir, amal selawat kepada Nabi. Semua ni boleh menyebabkan hati kita jadi baik. Sebab itu juga antara Nabi sebut kepada kita, man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Nabi kata, bagi siapa Allah Ta'ala nak suruh dia tu jadi baik, maka Allah Ta'ala akan buka hati dia untuk dia kenal agama. Lagu mana? Dia rajin mengaji, dia rajin berzikir, cari ilmu, buat ibadat betul-betul. Semua ni atas sebab apa? Nak jadi baik, nak bawa kebaikan kepada Allah Ta'ala. Maka kena banyak mengaji, banyak zikir, selawat dan sebagainya, kena banyak. Dan tetapkanlah daku di atas ucapan kalimah syahadat yang tetap berkekalan dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Minta juga kepada Allah supaya Allah Ta'ala mengekalkan syahadat kita. Ini bahaya. Kenapa? Kerana boleh jadi kita meninggal dalam keadaan syahadat kita tertanda. Ini yang kita takut. Dikatakan sebagai su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Kenapa? Kerana tidak ada kalimah la ilaha illallah dalam hati dia. Nabi sebut dah, man qala la ilaha man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi kata, barang siapa kesudahan ayat dia, kesudahan perkataan dia sebelum dia mati, la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk syurga. Nabi kata. Nak suruh masuk syurga, Nabi kata biar mati kita kesudahan dia biar mari la ilaha illallah. Pada mana boleh kena sungguh mudah je mari gitu ya. Tak boleh. Kena ajar. Latih kita sentiasa sebut amal semua. Bila kita dah amal semua, benda tu akan jadi lekat di diri kita. Sebab kita ada biasa mai haji lah dia.
Biasa pagi-pagi tak boleh, kena pergi mai haji. Pergi majlis papel tak apa dah. Dia. Lesar pada sudah mai haji, lega bahasa. Tak kata lagi mai haji. Oh bahasa panas tak sedap duduk. Dia. Tempat kita tempat lain ni. Tapi noyanya begitu juga. Kita nak latih diri kita biasa biar ada kalimah la ilaha illallah, kena banyak ke mengatik, banyak ke tahlil, banyak ke zikir la ilaha illallah. Bahkan juga hadis lain Nabi sebut macam mana? Man qala la ilaha illallah 70,000 marrah faqad ishtara nafsahu minan nar. Nabi kata, bagi siapa la ilaha illallah disebut la ilaha illallah 70,000 marrah, 70,000 kali, 7 laksa lah kita dah. Faqad ishtara nafsahu minan nar. Allah Taala beli dia daripada api neraka. Ni doa yang besar. Kita sebut sebut la ilaha 70,000 kali. Pagilah. Kalau 70 hari 1000 kali sehari. 1000 kali sebentar ya. Sejam boleh dah 1000. Ni betul ya. Sebab dia kalimah la ilaha illallah pendek ya. Ni. Masalahnya malah kan tu ya sebenarnya. Kadang-kadang pergi kat ngatik dia, tok imam Allah lama, tok imam ngatik lama, ngatik di rumah lah tok imam. Dia tempat lain bukan tempat kita. No yang tadi malah. Sebab apa? Sepasal diri kita, jiwa kita, hati kita tak melazimi, tak membiasakan diri dengan kalimah tersebut. Bila orang dah biasa, duduk mana pun mulut dia bergerak semua. La ilaha illallah, la selawat, la zikir lah. Sebab apa? Sebab dah biasa. Sebab kau saat-saat hampir kepada kematian sekalipun, lidah dia rajin untuk sebut la ilaha illallah. Itulah yang dikatakan sebagai husnul khatimah, kesudahan yang baik. Ini maknanya kita boleh juga baca doa ini sebagai satu tanda galakan kepada kita untuk kita minta dengan Allah Taala. Apa dia minta? Yang pertama biar minta Allah Taala biar kita ni jadi rajin baca Quran. Yang kedua minta supaya Allah Taala membanyakkan zikir pada kita. Yang ketiga minta biar Allah Taala mengekali kalimah syahadat pada kita sampai hari akhirat. Ni semua ni satu doa supaya bukan setakat doa nak suruh kita berajar amal lah. Jangan sekadar doa saja, kita tak untuk skor tak boleh juga. Baik, kalau mahu bacalah lagi doa ini, Allahumma skini min haudi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ka'san la adma'u ba'dahu abadan. Dia berdoa dalam macam mana? Maksud dia, ya Allah, berikanlah kepadaku minum segelas minuman daripada kuala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuala Nabi ni bukan cara-cara orang lah. Hanya orang terpilih saja boleh rasa, boleh minum air daripada kuala Nabi. Lagu mana nak minum air kuala Nabi? Kena rapat dengan Nabi lah baru Nabi buih. Kita selawat malah nak minum air kuala Nabi. Banyak cantik? Banyak cantik. Nak yang tak ada usaha tapi nak mana boleh. Dia kena baik dengan Nabi, rapat dengan Nabi. Lagu mana nak rapat? Nabi kata, aku kenal umat aku dengan bilangan dia selawat kepada aku. Nabi kata, kau banyak kita selawat kepada Nabi, kau Nabi kenal kita. Bahkan kata ulama, esok-esok di pada mahsyar, esok-esok Nabi kenal orang rajin selawat kepada dia. Nabi nampak cahaya selawat pada muka-muka orang rajin selawat. Daripada jauh lagi Nabi akan panggil, ya ummati, wahai umatku, dia marilah kepadaku untuk minum air daripada telaga Kausar. Cara dia atas dunia ni kena rajin sayang kepada Nabi, selawat kepada Nabi, buat segala sunnah-sunnah Nabi. Sebab itulah antaranya hadis lain Nabi sebut macam mana? Kata Nabi, barang siapa yang melakukan sunnahku pada ketika orang lain tak buat, maka kata Nabi seperti mana pahala 100 kali dia syahid. Besar hadis Nabi. Maknanya kalau kita buat kalau Nabi buat, orang tak buat tapi kita dah buat lagi. Dia maknanya ibadat-ibadat atau perbuatan yang Nabi buat, kita pun buat. Orang lain tak buat dah tapi kita buat lagi. Kenapa? Karena kita nak menghidupkan sunnah Nabi. Maka kata Nabi, pahala super 100 syahid. Ni kita kadang-kadang bila sebut sunnah dia nampak menikah ya. Nabi nikah 4, Nabi lebih, Nabi nikah 9. Dan Nabi kata umat aku boleh nikah 4. Oh nampak hak tu lah, segar mata. Sunnah lain tak laju lah mana ni. Dia kecepat kita tempat lain. Ayatnya tidak ada rasa kasih kita, tidak rapat dengan Nabi. Bagaimana kita nak minum air daripada telaga Nabi? Cara dia, kunci dia, kita kena rapat dengan Nabi. Bahkan antara kehebatan ataupun keistimewaan telaga Nabi ini, satu ketika hadis Nabi sebut daripada Abdullah bin Amru, Nabi katakan, haudi masiratu syahr fa'uhu abyadun minal laban wa rihuhu atyabu minal mis
wa kizatuhu kanujumis sama min syarbin min man syariba minha fala yadhma'u abadan. Nabi kata telaga aku ni, kata Nabi, sejauh perjalanan dia tu selama 1 bulan. Luah telaga Nabi ni. Bukan telaga seperti telaga kita lah, luah. Perjalanan dia tu antara telaga tu dinding ni ke dinding tu, kata Nabi, satu perjalanan dia 1 bulan. Jalan kaki tu sebulan baru sampai ujung tu. Maka kata Nabi juga, airnya lebih putih daripada susu. Ni air dia bersih, putih daripada susu. Bau dia pula lebih harum daripada bau kasturi. Manakala bekah-bekah dia, nyebok dia tu, kata Nabi, seperti bintang di atas langit. Siapa-siapa hok minum daripadanya, daripada air telaga Nabi ini, maka kata Nabi, dia tidak dahaga sampai bila-bila. Ini hadis Nabi daripada Sahih kitab Sahih Bukhari pada hadis yang ke 1579. Nabi sebut kepada kita, siapa dia minum air ni, maka tak kira dahaga sampai bila-bila. Sebenarnya itulah kita perlu saat bila mana kita duduk di padang mahsyar. Dalam keadaan kita panas lagi, perih lagi, dia ada Allah nak buat. Maka bila-bila minum air daripada telaga Nabi ini, maka satu nikmat kepada kita. Kenapa? Kerana tidak akan dahaga sampai bila-bila. Begitu dalam hadis lain, kata Abu Hurairah, bahkan lebih putih daripada salju, lebih manis daripada madu dan juga susu. Ini daripada hadis Muslim. Bahkan juga Nabi sebut, haudi masiratu syahrin farawahu sawa wa ma'uhu abyadun minal warq. Nabi sebut perjalanan dia 1 bulan, demikian juga ukuran panjang sisi-sisi dia, sisi dinding ke sini ke dinding sana, selama sebulan perjalanan. Bahkan air dia lebih putih daripada perak. Dia comel air dia. Tapi mungkin cara-cara orang lah boleh minum tu. Kalau bukan kita selawat 10 kali sehari pun tak boleh. Tak sedurang lah. Agak kau selawat dari semaya ya. Atau kau selawat boleh mulut. Kalau tanya-tanya lain tak ada selawat Nabi. Tapi kakak pak kita lah, pak kita rajin belakang bagus. Baik. Yang seterusnya yang ke-8, menyeduh atau menghisap air ke dalam hidung. Ini pun antara sunat-sunat wuduk jugalah. Sebaik-baiknya sampai ke rongga hidung, kemudian dihembuskan kembali. Mana hisap air dengan hidung, lepas tu hembus semula. Maka ketika seduh air itu, maka dibaca, Allahumma awjidli raihatal jannah wa anta anni radin. Dan ya Allah, dapatlah kiranya aku mencium bau syurga sedangkan engkau redha terhadapku. Doa juga lah ni. Doa supaya Allah Ta'ala redha dengan kita dalam keadaan kita boleh cium bauan syurga. Syurga ni kata ulama, perjalanan kita ni 40 tahun perjalanan daripada syurga boleh maudh syurga ni. Wangi syurga, hebat syurga. 40 tahun perjalanan depan tu maudh duduk sini. Tapi syarat dia kena dengan orang dia lah. Kalau kita tak termasuk daripada kalangan orang-orang boleh cium bau syurga, maka tak boleh faham lah duduk. Dia duduk setara mana dekat pun tak boleh nak bau. Pasal tak terpilih apalah mana. Di maknanya biar kita masuk dalam kalangan orang-orang yang dapat cium bau syurga lah. Siapa dia tak boleh cium bau syurga ni? Antaranya kata Nabi, perempuan-perempuan yang minta cerai tanpa ada sebab, pemimpin-pemimpin yang zalim, banyaklah. Dia ulama sebut kepada kita. Maknanya minta doa sambil-sambil kita ambil wuduk tadi, minta supaya Allah Ta'ala redha kita dapat bau syurga, serta Allah Ta'ala redha segala kerja buat kita. Maka semasa menghembus air keluar dari hidung, bacalah Allahumma inni a'udzubika min raihin nar wa sawa'id dar. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung denganmu daripada segala bau membusuk neraka. Kalau syurga tu bau wangi, neraka pun begitulah, cuma bau dia berlawan lah, bau busuk. Jauh lagi bau busuk dah neraka ni. Dan daripada keburukan neraka, negeri tempat tinggal. Kita minta dengan Allah Ta'ala, dengan kita ambil air semaya, minta juga dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jauh kita daripada api neraka tu. Kalau boleh bau tak sedap, so kalau duduk dalam, sebab itulah antaranya Allah Ta'ala sebut, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafirin. Allah Ta'ala kata, maka peliharalah diri kamu daripada api neraka. Gapo dia api neraka ni? Yang mana bahan-bahan bakar dia manusia dan juga batu. Iaitu apa neraka yang disediakan kepada orang-orang yang kufur. Ini Allah Ta'ala sebut pada surah Al-Baqarah kepada kita, pengajaran kepada kita, kalau boleh tak semasuklah. Kenapa?
Kerana benda tu ataupun balasan neraka amat-amat berat. Tapi tu tehnya kadang-kadang mulut dia tak sinya neraka. Dia. Tapi perbuatan kita buat kita seronok gialah kok duduk. Dia tempat kita salah dah. Maknanya biar kita buat kita perbuatan kita biar nak menjauh daripada neraka lah. Jangan sekadar mulut sebut tak si takutnya neraka, pedihnya azab neraka, tapi kita sari-sari kita buat supaya masuk neraka dah. Maka kena ingatlah. Atau baca doa ini, Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa jannatika. Ya Allah, janganlah kamu mengharamkan aku dari menciumi bau nikmatmu, maknanya daripada nikmat syurga Allah Ta'ala. Maknanya dengan doa tadi minta supaya Allah Ta'ala jauh daripada neraka dan hampirkan kita kepada syurga. Molek juga sebab apa? Sebab kita ni kadang-kadang kita ni bila kita berwuduk, makna kata kalau kita nak sembahyang hak wajib saja pun 5 kali dah. Sehari. Makna 5 kali kita baca doa dengan Allah Ta'ala, minta dengan Allah Ta'ala. Tak masuk lagi dengan sembahyang ataupun ibadat lain hak sunat. Ni maka comellah, maknanya minta dengan Allah Ta'ala supaya menjauhkan kita daripada api neraka dan juga menghampirkan kita dengan syurga Allah Ta'ala. Syurga ni kata ulama rahimahullahu ta'ala, dia ada 8 pintu lah. 8 pintu. Babul Yamin yang pertama pintu masuk sebelah kanan, masuknya orang-orang tanpa hisab. Apa dia? Orang-orang syuhada, para nabi, dia orang yang meninggal masa kecil. Dia babul jihad, pintu kedua syurga apa dia? Hak mati kerana jihad fi sabilillah. Dia jihad berjuang di jalan Allah. Pintu ketiga pintu syurga babul taubah. Pintu ni Allah Ta'ala beri kepada orang-orang rajin bertaubat kepada Allah Ta'ala, minta apa dosa, bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka masuk melalui pintu ketiga. Pintu keempat nama dia babus solah, pintu semaya. Masuknya adalah daripada kalangan orang-orang rajin semaya. Pintu yang kelima babul hajj, tempat masuk orang-orang yang mengerjakan haji. Pintu keenam daripada syurga babur rayyan, tempat masuk orang yang rajin berpuasa. Bukan setakat puasa Ramadan saja, puasa sunat dia rajin buat. Ni maka pintu ke-6 lah. Yang ketujuh, pintu ketujuh dia babus sedekah, tempat masuk orang yang rajin bersedekah, rajin infak, rajin sumbangan kepada agama Allah Ta'ala. Dan yang pintu yang ke-8 babur redha, tempat masuknya bagi kalangan orang-orang yang halal dan memaafkan kepada orang-orang lain. Inilah daripada kalangan yang disebut oleh ulama kepada kita tentang pintu-pintu syurga kita masuk. Maka kita boleh pilih, syaratnya dia kena dengan pintu lah. Kadang-kadang kita nak masuk pintu tu tapi kita buat amal tak suka nak masuk pintu tu. Nak masuk melalui pintu semaya tapi semaya malah lain ke tempat kita. Nak kepada syurga, buat hak Allah Ta'ala suruh, tinggal hak pada hak Allah Ta'ala larang. Mudah-mudahan tuan-tuan yang terhormati Allah, masa sakat itulah kuliah kita pada malam ini, mudah-mudahan memberi pengajaran kepada kita dalam keadaan kita ni nak mengambil wuduk, nak mengerjakan sunat-sunat wuduk. Dalam masa sama kita minta Allah Ta'ala redha dengan kita, diberi pahala kepada kita, jauh daripada api neraka, dihampirkan kita kepada syurga Allah Ta'ala. Maka insya-Allah sambung kuliah kita pada masa akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.